bantuan tu saya tahu. Tapi Macam mana kita nak memohonnya? apa syarat-syaratnya? Dan adakah ia sesuai dengan perniagaan saya? Ajukan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan 17 Jun 2020 pada hari Rabu pukul 11 pagi bersiaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran sekali lagi di sesi soal usahawan yang kali kedua, yang mana kali ini kita akan mengupas beberapa isu semasa terutamanya yang berkaitan dengan usahawan. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya ingin maklumkan yang mana baru-baru ini SME Corp Malaysia baru saja kehilangan seorang kaki tangan, iaitu Encik Muhammad Fazli Muhammad Ramzi. Itu merupakan kaki tangan pejabat SME Corp Kedah yang merupakan seorang pegawai yang berdedikasi dan sentiasa mempunyai amanah yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab. So beliau telah pun selamat dikebumikan di kampung halaman beliau di Permata Binjai, Pulau Pinang. So sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham dan kepada yang bukan beragama Islam, bolehlah mengikut kaedah dan kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga Allahyarham Encik Muhammad Fazli kita dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung di sesi soal usahawan yang mana sebelum ini kita telah pun mewar-warkan sesi ini dan kita telah pun menerima pelbagai respon dan maklum balas daripada usahawan di luar sana, sama ada melalui sosial media, sama ada melalui WhatsApp dan sebagainya. So kebanyakannya pertanyaan yang dianjurkan ataupun yang diutarakan kepada pihak kita ialah terutamanya berkenaan dengan program-program yang melibatkan pembangunan Bumiputera. So soalan-soalannya lebih berkisar kepada program yang dikenali sebagai program peningkatan PKS Bumiputera dan juga program galakan ekspor Bumiputera ataupun yang lebih dikenali sebagai GEB. So kebanyakannya soalan berkisar ke arah perkara tersebut yang mana soalan-soalan ataupun isu-isu yang diutarakan bersifat teknikal. So atas dasar itu kita hari ini kita telah menjemput Puan Kam Suzilawati Kamin yang merupakan Timbalan Pengarah di bahagian pembangunan kluster yang mana merupakan pegawai yang bertanggungjawab ataupun pegawai yang mempunyai kepakaran dalam perkara ini. So selamat datang Puan Kam. Ya, selamat datang. Terima kasih Encik Muhammad. Okey, sebelum kita mulakan sesi soal usahawan kita pada hari ini, mungkin boleh Puan Kam ada ingin berkongsi dengan pelayar-pelayar di atas talian pada hari ini, apa itu secara asasnya program peningkatan PKS Bumiputera ataupun lebih dikenali sebagai BIP dan apa itu yang dimaksudkan oleh program galakan ekspor Bumiputera ataupun lebih dikenali sebagai GEB. Silakan Puan Kam. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad ya.
Jadi sebelum saya memberikan sedikit penerangan, saya ingin kongsikan di sini slide berkenaan dengan program BIP dan juga GEB. Boleh nampak ya Encik Muhammad? Boleh Pak Kan, teruskan. Saya teruskan ya. Kita start dulu dengan program BIP. So sebenarnya program BIP ni bertujuan bagi meningkatkan kapasiti dan juga keupayaan PKS Bumiputera. So di antara komponen yang terlibat dalam program BIP ini adalah dia ada diagnostic score ataupun ECOR bagi mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan syarikat. Dia ada elemen khidmat nasihat dan juga pengesyuran terhadap pelan tindakan yang mana ia merujuk kepada sekiranya syarikat memohon buat program BIP ni, apakah bentuk-bentuk penambahbaikan ataupun permohonan yang perlu dibuat di bawah program BIP ni. So kita punya pembiayaan di bawah program BIP ini kita bagi dalam bentuk grant daripada 70%, 50% dan juga 60% mengikut saiz syarikat ataupun kita bagi maksimum 500,000 per syarikat. So mengikut kepada saiz syarikat tu untuk mikro dia layak sehingga 70% grant, kecil 60% grant dan untuk syarikat yang bersaiz sederhana dia layak untuk membuat tuntutan ataupun membuat permohonan grant sehingga 50%. Manakala baki daripadanya iaitu antara 30 sehingga 50% ia hendaklah di-cover oleh pemohon sendiri, oleh syarikat ataupun dia boleh membuat permohonan pada mana-mana institusi perbankan. Okey. So apakah kriteria kelayakan di bawah program BIP ini? Ini saya tunjukkan secara umum ya, nanti mungkin ada soal jawab. Yang pertama sekali dia hendaklah membuat perakuan status PKS. Yang ini syarikat boleh membuat pendaftaran di SME registration at smecorp.gov.my. Yang mana perakuan status PKS ini sebenarnya dia merujuk kepada syarikat hendaklah berdaftar perniagaan dia. Sama ada berdaftar dalam SSM ataupun berdaftar di bawah Ordinan Perniagaan Sabah Sarawak ataupun berdaftar dengan mana-mana badan profesional. Yang keduanya dia kena memenuhi definisi PKS daripada segi nilai jualan. 60% equity hendaklah dimiliki oleh Bumiputera because ia merupakan atau ia merupakan program untuk Bumiputera. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan, mempunyai premis perniagaan yang sah, tidak mempunyai kepentingan dengan syarikat pembekal yang mana kalau misalnya syarikat itu memohon sesuatu projek untuk mohon dalam program BIP ni, dia punya quotation ataupun supplier yang tu tidak ada kaitan, maknanya bukanlah adik-beradik ataupun saudara mara. Dan syarikat juga perlu mengikuti penilaian skor dan juga MCOR. Okay. So apakah sebenarnya bantuan yang kita boleh dapat ataupun syarikat boleh mohon di bawah program BIP ni? Di sini ada 7 yang utama, komponen utama dia. Pertamanya daripada segi persijilan ataupun QMS. Yang keduanya bagi peningkatan pembukusan dan juga pelabelan. Yang ketiganya elemen inovasi dan juga pembangunan produk. Yang keempat, pembangunan penjenamaan dan promosi. Yang kelima, untuk peningkatan produktiviti dan juga otomasi. Yang keenam, untuk aplikasi ICT, e-commerce ataupun e-payment. Dan yang ketujuh, untuk pengubahsawaian PINS, especially yang mana ia melibatkan bagi pertujuan persijilan yang memerlukan kepada pengubahsawaian, maka syarikat boleh memohon. So ini merupakan 7 komponen utama di bawah program BIP. Okay. Seterusnya saya pergi kepada program untuk galakan ekspor Bumiputera yang mana ia bertujuan bagi meneroka pasaran ekspor. So program ni dia ada 2 komponen utama pembiayaan. Pertama dia ada geran bersamaan yang kita uruskan oleh SME Corp sendiri dan yang kedua daripada segi pinjaman mudah yang diuruskan oleh MARA. Dan tujuan kita buat program galakan ekspor ni ialah untuk kita meningkatkan bilangan ataupun membangunkan keupayaan ekspor syarikat Bumiputera. Memandangkan ia merupakan program galakan, namanya pun galakan ekspor Bumiputera. So kita beri keutamaan kepada syarikat-syarikat yang belum mengekspor dan kalau misalnya syarikat tu telah mengekspor, dia hendaklah menuju ataupun membuat penerokaan kepada pasaran baru. Kita menggalakkan lagi dia membuat perluasan pasaran. So dia punya kriteria kelayakan dia hampir sama dengan program BIP. Berbeza dia adalah syarikat yang memohon untuk buat program GEB ini ia hendaklah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun dan dia hendaklah berdaftar dengan MYPO. Kenapa dengan MYPO? Sebab keutamaan dia adalah bagi syarikat yang hendak pergi kepada luar negara
seboleh-bolehnya dia hendaklah berdaftar dengan MYPO dulu. Maknanya dia dah meregisterkan dia punya jenama ataupun dia punya perkhidmatan tu di Malaysia sebelum dia pergi ke luar negara. Seterusnya, komponen pembiayaan. Kalau di bawah program BIP tadi, dia hanya untuk geran saja. Namun di bawah program GEB ni kita ada geran dan juga pinjaman mudah. Bawah geran sama seperti BIP, syarikat layak memohon sehingga RM500,000 mengikut saiz syarikat. Dan untuk pinjaman mudah, syarikat layak sehingga maksimum 2.5 juta. So kalau tengok dekat sini ya, komponen pembiayaan dia ya di bawah geran, dia ada untuk penubuhan pejabat operasi di luar negara, untuk membuat aktiviti promosi, pembangunan penjenamaan, membuat kajian pasaran, because program ni merupakan galakan. So misalnya satu syarikat tu nak pergi kepada pasaran Thailand, dia mungkin memerlukan buat kajian pasaran dulu, produk dia macam mana, rasa dia macam mana. So kita benarkan untuk syarikat tu membuat kajian pasaran di bawah program ni. Seterusnya untuk membuat pendaftaran e-commerce market entry, menghadiri ataupun persidangan latihan berkaitan ekspor di luar negara, meningkatkan pembungkusan produk. Yang ini contohnya seperti nak pergi kepada pasaran Thailand tadi kan, dia mungkin memerlukan perubahan dari segi pembungkusan, pelabelan dia perlukan. So kita boleh memohon buat program galakan ni. Yang ke-8, persijilan dan pematuhan piawaian. Syarikat memerlukan mungkin setengah sijil di luar negara yang tak ada dekat Malaysia untuk dia penetrate kepada pasaran tu, so kita boleh, syarikat boleh memohon di bawah program ni. Dan terakhir sekali, penambahbaikan produk bagi tujuan ekspor. Maka kat sini kita tengok ada 9 komponen utama yang mana syarikat boleh memohon di bawah program GEB ni untuk komponen geran. Seterusnya kalau pergi kepada komponen pembiayaan ni, dia ada 5 komponen utama. Untuk pembelian mesin, untuk adaptasi ICT dan juga installation, pengubah kesesuaian kilang ataupun premis, untuk tujuan modal kerja dan juga untuk membuat promosi yang bersaiz besar seperti billboard di luar negara. So ini merupakan komponen pembiayaan yang kita sediakan di bawah program GPB ni daripada segi geran dan juga pinjaman mudah. So macam mana sebenarnya kita nak mohon? Borang permohonan syarikat boleh ambil daripada kita punya lawan web di smecorp.gov.my di bawah program Usaha Bumi Putra. Dekat situ borang tu ada, boleh download dan kita boleh isi. Dan maklumat ataupun dokumen yang penting semasa membuat permohonan tu, dia kena ada borang permohonan. Dia kena ada ringkasan perniagaan ataupun perancangan ekspor dia. Kalau misalnya dia nak buat otomasi macam mana dia nak buat. So dia kena ada sedikit ringkasan projek dia. Dia kena ada sebut harga daripada pembekal dan juga ada maklumat ataupun dokumen asas lah. So pengantaran boleh dibuat di mana-mana pejabat SME Corp Malaysia, di ibu pejabat, kita punya di KL Center ataupun di semua pejabat negeri yang kita ada di 11 negeri. So saya rasa itu saja Encik Muhammad ya, untuk secara ringkasnya lah, secara asasnya apakah yang kita maksudkan sebagai dengan program BIP dan juga program GEB. Okay, terima kasih Puan Kam atas penerangan ringkas berkenaan dengan program BIP ataupun program GEB itu tadi. Okey, so dalam masa yang sama kita juga membuka soalan kepada audience ataupun viewers kalau ada ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan program BIP dan program GEB ini. Okey Puan Kam, seperti yang kita sedia maklum, of course grant tu adalah satu bentuk pembiayaan yang mana tak perlu dia bayar balik. Tapi dianya berkonsep reimbursement. Reimbursement. Okey. Kalau saya perhatikan presentation yang Puan Kam buat tadi, kalau kita lihat sebelum ini, apa yang saya tahu grant ni adalah berbentuk grant bersamaan, iaitu is a matching grant. Maknanya 50% ditanggung oleh SME Corp dan lagi 50% ditanggung oleh pihak syarikat. Tapi bila saya perhalusi yang Puan Kam bentangkan tadi, Puan Kam ada juga menyatakan bahawa pembiayaan ataupun persentage pembiayaan itu bergantung kepada saiz sesuatu syarikat. Kalau kita lihat maknanya mikro pembiayaannya sebanyak 70%.
Kecil 60% dan sederhana adalah 50%. Maknanya dalam arti kata, kalau kos yang diluluskan itu 100,000 dan syarikat yang bermohon itu adalah bersaiz mikro, iaitu 300,000 ke bawah dan pekerja kurang daripada 5 orang, maknanya 70,000 daripada kos yang diluluskan itu dibiayai oleh SME Corp. Betul lah? Betul, Cik Muhammad. So maknanya peratusan geran itu adalah berdasarkan kepada saiz suatu syarikat. Ya, betul. Okay. Saya nak merujuk kepada syarat-syarat yang Puan Kan sebut tadi berkenaan dengan untuk BIP dulu. Kriteria untuk kita memohon program BIP. Salah satunya adalah dari segi operasi syarikat. Puan Kan, ada setengah syarikat yang sudah pun beroperasi, akan tetapi syarikat tersebut kurang daripada 6 bulan. Adakah dapat pertimbangan ataupun mungkin kita lihat dari segi, sebab syarikat ni syarikat yang masih baru tapi mempunyai potensi dan keperluan untuk dia memohon program BIP. Kes-kes yang sebegini macam mana program? Terima kasih Cik Muhammad ya. Ya, kita pernah menerima kes-kes begini dan juga ada juga syarikat yang memang pernah membuat pertanyaan kepada SME Corp Malaysia ya. Dalam kes yang macam ini, secara dasarnya kita tidak boleh mempertimbangkan sekiranya dia beroperasi kurang daripada 6 bulan. Kenapa kita minta dia beroperasi kurang daripada 6 bulan itu sebagai minimum requirement adalah kita nak tengok keupayaan dia untuk melaksanakan projek. Because dalam tempoh 6 bulan beroperasi, sekurang-kurangnya syarikat tu dah ada 6 bulan bank statement. Kalau kita buat untuk let's say 3 bulan saja, ia tidak menunjukkan secara kukuh bahawa syarikat tu boleh melaksanakan projek. So dalam kes macam ini memang banyak pertanyaan dan apa yang kami selalu nasihatkan kepada syarikat adalah tunggu sehingga 6 bulan. Buat permohonan selepas 6 bulan tu sampai dia punya tempoh operasi 6 bulan dan buat permohonan kepada SME Corp Malaysia. Okey. Puan Kan, saya ada beberapa soalan yang kita terima setakat ni. So antara soalan-soalan yang kita terima tu agak menarik juga, terutamanya berkenaan dengan pengubahsuaian kilang. Soalan dia tu saya fahamlah maksudnya yang diberi. Okey. Kalau di dalam garis panduan BIP, saya cakap berkenaan dengan BIP dahulu. Kalau di dalam garis panduan BIP yang mana kos pengubahsuaian biasanya melibatkan kepada projek-projek ataupun kerja-kerja untuk mendapatkan persijilan ataupun sesuatu persijilan, sama ada persijilan halal, GAP dan sebagainya. Soalan yang dia ajukan ni daripada syarikat, dia tak letak nama kat sini. Dia kata syarikat ni dia menjalankan perniagaan butik. Butik pengantin dan sebagainya lah. Cuma salah satu strategi dia adalah untuk dia meningkatkan lagi dia punya perkhidmatan dia adalah dari segi untuk dia mempamerkan produk dia dalam bentuk showroom yang lebih menarik. Maknanya perlukan premis yang lebih besar, lebih luas, lebih sesuai untuk pelanggan dia datang. So of course dia memerlukan kos-kos melibatkan pengubahsuaian mengikut jenis perniagaan yang dijalankan. Akan tetapi pengubahsuaian tersebut tidak melibatkan apa-apa persijilan. Dia lebih kepada untuk dia membesarkan, untuk membuatkan dia punya showroom tu lebih cantik, lebih kondusif dan sesuai untuk pelanggan dia datang ke kedai. So apa dari segi itu macam mana Puan Kan? Okay, terima kasih Cik Ahmad ya, dan juga terima kasih kepada mereka yang bertanya tu. Kita pernah terima kes-kes macam itu dan kita memberikan pertimbangan kepada case to case basis. Apabila kita melihat kepada pengubahsuaian, ya betul, pengubahsuaian tidak sahaja melibatkan kepada untuk persijilan tetapi untuk peningkatan yang lain. Apa yang penting adalah syarikat boleh menunjukkan keperluan untuk pengubahsuaian tersebut. Contoh dalam kes ini ya, Cik Mak bagi contoh untuk butik. Sekiranya ya, syarikat boleh menunjukkan kepada permintaan yang tinggi, stok dia perlu ambil lebih daripada luar dan boleh tengok keadaan kepada kedai dia ataupun butik dia tu
tidak mampu untuk menampung pertambahan stok ataupun perlunya membuat pengubah suaian kilang. Dalam kes-kes macam ini kita boleh pertimbangkan. Walau bagaimanapun syarikat kena menunjukkan bahawa peningkatan itu boleh untuk peningkatan produktiviti ataupun operasi syarikat. Contohnya kita kena tengok dalam kes butik ni, kita kena tengok lokasi dia dekat mana. Pelanggan dia dalam tempoh mungkin 6 bulan ke 3 bulan tu macam mana. Unjuran sekiranya dia ni dah buat renovation tu, agak-agaknya unjuran pendapatan dia macam mana. Kita boleh bagi pertimbangan terhadap kes-kes macam tu. Sebab itu saya maklumkan dalam taklimat saya tadi, itu merupakan komponen asas ataupun komponen yang biasa diminta. Tetapi setiap syarikat dia akan ada keperluan dia sendiri. Dan dalam kes-kes macam ini, biasanya SME Corp Malaysia lebih menggalakkan supaya kita buat perbincangan ataupun kita buat perjumpaan lanjut untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sebelum syarikat memohon. Sebab nanti kalau misalnya syarikat memohon tiba-tiba tak dapat apa tu tidak dipertimbangkan, dia akan syarikat akan frust lah kan ataupun kecewa. Tapi at least kalau misalnya perbincangan lanjut telah dibuat lebih awal, kita nasihatkan syarikat mengikut garis panduan ataupun prosedur kita yang semasa. So kita bolehlah membantu syarikat itu dalam kes-kes yang sedemikian. Okey, Puan Kam, kita sekarang terima banyak soalan. Saya tengah tengok beberapa persoalan yang bersesuaian untuk kita tanya. At least maklumat tu kita boleh dikongsi secara bersama. Salah satu soalan yang ditanya Puan Kam, ini pun saya rasa menarik juga. It's more technical, tetapi ada merit soalan tersebut. Salah satu yang ditanya, of course apabila kita mengemukakan permohonan yang melibatkan permohonan grant oleh kerajaan, kita mesti kena mengemukakan sebuah harga, dokumen sebuah harga. Yang terutamanya kalau boleh dokumen sebuah harga yang yang original copies lah. Akan tetapi Puan Kam, ada juga kes-kes yang permohonan, ini soalan, permohonan yang mana syarikat-syarikat ni mendapatkan peralatan. Sebab sekarang ni trend pembelian peralatan pun sudah berubah. Ada yang dapatkan sesuatu peralatan tersebut melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Odesting, yang mana harga dia lagi murah berbanding dengan kita mendapatkan quotation daripada supplier. Tapi di Shopee ni dia tak ada quotation kan. Contoh kita nak beli Odesting. Adakah dokumen yang kita print screen kat telefon tu Puan Kam, yang ada harga tu diterima untuk buat permohonan grant ni, ataupun masih kita menggunakan pakai dokumen sebuah harga daripada supplier seperti biasa praktis yang dibuat oleh SME Corp? Okey, terima kasih Encik Muhammad. Daripada segi sebut harga sebenarnya, ya dia betul. Sekarang ni banyak trend, kadang-kadang kita terima sebut harga tu melalui email, melalui mungkin tanpa sebut harga asal lah kita kata ya. Dalam kes-kes ni kita boleh terima as long as dia ada perakuan ataupun pengesahan daripada syarikat bahawa ini merupakan sebut harga yang saya dapat. And then bila kita buat kepada sebut harga tu, jangan pula bawa satu sebut harga saja. Because dalam penilaian SME Corp, syarikat perlu membuat perbandingan. Because harga mesin dekat A ni, dekat satu platform ni dengan satu syarikat ni dengan supplier ni mungkin berbeza dengan syarikat B, tetapi dia mempunyai spek ataupun fungsi yang sama. So dalam kes ni, apabila syarikat tu mengemukakan sebuah harga kepada kita, dia kenalah buat kaji selidik sikit. Janganlah dia ambil hanya satu quotation saja, rupa-rupanya quotation itu sebenarnya yang mahal, yang dia tak tahu. So dalam kes ni kita boleh. Tetapi dia perlu mendapatkan ataupun pengesahan daripada syarikat bahawa ini je lah sebut harga yang saya boleh dapat. Yang itu kita boleh terima. Maknanya treatment tu bukanlah kita kata tak boleh, tapi case to case basis lah, kita tengok keperluan. Kita juga ada terima, ni berkenaan dengan bid juga, kita belum masuk kepada galakan ekspor lagi Puan Kam. Ada juga yang bertanya, ini keperluan juga kan, mungkin ini pun maklumat yang kita boleh dikongsikan bersama. Secara normalnya, secara biasanya setiap permohonan itu perlu dikemukakan kepada SME Corp sebelum sesuatu projek itu dimulakan. Secara normal. Maknanya sebelum kita beli mesin, kita kena kemukakan permohonan dulu. Sebelum kerja-kerja pengubahsuaian dibuat dan sebagainya, maknanya
pemukusan, whatever it is, aktiviti yang dibenarkan di bawah BIP ni kita kena kemukakan dulu sebelum projek ataupun suatu pembelian itu dilakukan. Ada soalan yang bertanya, mungkin sebelum ni dia tak tahu berkenaan dengan BIP, kita kata kan. Tapi seminggu selepas itu, tempoh dia seminggu. Seminggu selepas itu dia tahu, dia terus mengemukakan permohonan BIP. Tetapi pembelian mesin telah pun dilakukan seminggu selepas permohonan. Sebelum permohonan. So kes yang sebegitu bagaimana Puan? Dia ada dia punya tempoh yang ditetapkan ke, ataupun memang pembelian mesin sebelum permohonan ni memang tidak dibenarkan, ataupun bagaimana Puan? Okey, terima kasih Cik Muhammad. Saya rasa soalan ni sangatlah relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Kita mempertimbangkan kalau misalnya syarikat tu membuat permohonan selepas daripada dia membuat pembelian, case to case basis. Tapi walau bagaimanapun tempoh dia membuat pembelian tu tidak boleh melebihi 90 hari. Contohnya dalam kes ni seminggu. Seminggu ni terlampau awal lah Cik Mat. Mungkin kita letak 2 bulan lah. Dia sebenarnya dah beli mesin tu bulan Mei, Jun. Jun baru dia tahu, rupanya saya ni boleh untuk membuat tuntutan ataupun saya boleh mohon buat program BIP ini. So dalam kes yang ni kita boleh pertimbangkan selagi mana dia tidak melebihi 90 hari daripada tarikh dia membuat permohonan. Tapi syarikat kena pastikan ya, because bila dia dah beli, bila dia mohon kepada SME Corp Malaysia, spesifikasi selepas daripada tu dia tak boleh berubah. Manalah tahu tiba-tiba dia dah beli mesin tu, mohon ikut spesifikasi yang tu, tiba-tiba buat pula rayuan saya buat perubahan spesifikasi, yang itu kita tak benarkan. Tetapi kalau dia dah membeli and then dia memohon, kita boleh bagi pertimbangan 90 hari daripada tarikh dia membuat permohonan. Kita pernah mempertimbangkan. Okey, Puan, okey. Kita juga terima soalan berkenaan dengan reimbursement. Kita tahu bahawa geran yang disediakan ini walaupun dibiayai oleh SME Corp 70% ke ataupun 50% ataupun 60% mengikut saiz syarikat, akan tetapi konsepnya adalah reimbursement. Dalam bahasa mudah yang perlu kita faham adalah reimbursement ni kita perlu membuat pembayaran terlebih dahulu. Barulah kita mengemukakan tuntutan tersebut kepada pihak SME Corp. Seperti yang kita tahu Puan Kamel, yang mana negara kita memang dilanda oleh pandemik COVID-19, yang mana cukup memberi kesan kepada PKS, terutamanya dari segi aliran tunai. Of course dalam proses ini adalah fasa pemulihan ini, yang mana kita sekarang dalam proses kawalan pergerakan pemulihan, yang mana SME sekarang, orang kata PKS sekarang bertatih untuk memulakan pemulihan. Ada yang mengalami masalah untuk memula, ada yang telah pun memulakan, ada yang telah pun diversify the business. Okey, berbalik kepada aliran tunai tadi Puan Kan, kalau ikut norma kebiasaannya mesti kita syarikat yang diluluskan gerai itu perlu membuat pembayaran terlebih dahulu 100% kepada supplier yang telah pun dilantik based on kelulusan tersebut. Akan tetapi ada syarikat-syarikat sekarang kita kata memang of course kita dalam keadaan dipanggil liquidity crisis, aliran tunai terganggu dan terjejas dan sebagainya. Ada tak kaedah yang mana selain perlu buat pembayaran 100%, mungkin SME Corp ada method yang boleh meringankan sedikit beban instead of 100% pembayaran kepada supplier terlebih dahulu? Okey, terima kasih Muhammad. Dalam keadaan sekarang ni kita memberikan pilihan kepada syarikat yang memohon untuk membuat bayaran sama ada dia mendahulukan dia punya portion tu 100%, ataupun kita bagi satu lagi kemudahan kepada syarikat, iaitu pembayaran terus kepada pembekal. So dalam kes ni selain daripada option syarikat perlu mendahulukan 100%, syarikat juga boleh memilih untuk meminta SME Corp Malaysia membuat bayaran kepada pembekal yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun dia ada beberapa syarat. Pertamanya, syarikat pembekal dia kena setujulah bahawa dia menerima bayaran tu daripada SME Corp Malaysia. Yang keduanya, syarikat perlu membayar bahagian dia kepada syarikat pembekal.
Contohnya, kita telah luluskan geran 100,000 syarikat mikro. So dia dah bayar 30% kepada syarikat pembekal tu dulu. Dan syarikat pembekal dah terima dan mengesahkan. Dan yang ketiga, syarikat pembekal telah pun membuat delivery ataupun penghantaran ataupun menyelesaikan projek yang mana syarikat tu telah luluskan. Dalam kes ini, ia memang memberikan kelonggaran because kita tahu dalam keadaan sekarang untuk syarikat SME itu mendahulukan 100% pembayaran sangat susah. So kita memberi pilihan. Tetapi pilihan itu bersyaratlah. Yang saya maklumkan tadi ada 2-3 syarat dan kita kena pastikan bahawa di pihak SME Corp sendiri syarikat supplier itu adalah bukan syarikat yang genuine lah. Maknanya dia ada premis, dia wujud dekat mana-mana lokasi, dia ada pendaftaran SSM dan pembayaran apa semua tu dia kena melalui pembayaran ataupun kepada akaun syarikat, bukan kepada individu. Untuk dalam kes ni ya kita berikan kemudahan bagi membantu syarikat SME yang menghadapi masalah untuk membuat bayaran kepada mendahulukan duit ni untuk melaksanakan projek. Terima kasih Puan Kam. Okey, saya tertarik dengan yang Puan Kam bentangkan tadi berkenaan dengan BIP. Kita masih di isu berkenaan dengan BIP. Terutamanya berkenaan dengan online application ataupun e-commerce, e-payment dan all those things, aplikasi ICT ya. Sekarang ni kebanyakannya model perniagaan syarikat boleh katakan secara perlahan sudah pun bertukar. Ada yang menjalankan perniagaan yang masih menggunakan premis, tetapi ada juga perniagaan online yang kita katakan bersaiz sederhana tetapi dibuat secara atas talian. Maknanya dia tak ada premis, tapi dia memiliki jenama. Mana dia own the brand, jenama tu dimiliki oleh syarikat beliau tetapi tidak mempunyai premis. Kebanyakannya dijalankan secara atas talian. Sebabnya kalau saya nak tengok balik kepada kriteria kelayakan tu tadi Puan, at least perlu ada lesson premise. So kalau yang sebegini Puan Kam perniagaan atas talian ni macam mana Puan Kam? Okey, bagi perniagaan atas talian kita boleh berikan pengecualian tetapi ia takluk kepada beberapa syarat. Okey, adalah syarat dia. Memang kita tahu mereka yang menjalankan atas talian ni normally dia tak ada premis. So antara syarat-syarat dia lah pertamanya dia kena membuat perniagaan online tu secara sepenuh masa, sekurang-kurangnya 6 bulan. Sama macam kriteria tadi ya, sekurang-kurangnya dia telah menjalankan online tu 6 bulan. Yang keduanya, dia ada peningkatan dari segi produk tu. Dia bukanlah jenis dropship ambil daripada orang and then dia terus buat jualan. Tak. Dia kena ambil daripada orang, dia mungkin buat sedikit pengubahsuaian daripada segi packaging, dia letakkan jenama dia sebagai produk dia sendiri. Yang itu dia kena ada sedikit elemen peningkatan. Dan selepas daripada tu yang lain dia kena ikutlah. Dia kena ada pendaftaran syarikat dia sendiri. Dia kena make sure dia mempunyai akaun pengurusan yang teratur. Sebab yang itu merupakan antara dokumen-dokumen ataupun maklumat yang kita akan tengok. So dalam keadaan sekarang ni, selama mana syarikat itu dia boleh membuktikan bahawa dia merupakan peniaga online sepenuh masa, mempunyai lebih daripada 6 bulan, mempunyai jenama sendiri, produk yang ditambah baik daripada yang sedia ada, kita boleh pertimbangkan. Okey, Puan Kam, kita nak beralih kepada yang dipanggil program galakkan ekspor Bumiputera. Yang mana seperti yang Puan Kam maklumkan tadi, yang kita nak galakkan lagi syarikat-syarikat Bumiputera kita ini untuk meluaskan pasaran. Walaupun sekarang ni pasaran belum dibuka secara fizikal, akan tetapi akan dibuka sooner or later. Kita tahu Puan Kam ada bentangkan tadi yang mana salah satu kos-kos ataupun projek yang dibenarkan oleh di bawah Galakkan Ekspor Bumiputera ini adalah penubuhan pejabat operasi. Penubuhan pejabat operasi di luar negara. Maknanya it's a marketing office lah. It's a marketing office. Okey. Ada syarikat-syarikat yang telah pun ekspor. Maknanya masih juga dibenarkan. Soalan dia begini Puan Kam.
satu syarikat A ni dia telah pun mula mengeksport produk beliau ke Jepun contohnya, dan telah pun mempunyai pejabat operasi beliau di Tokyo dan Yokohama sebagai contoh. Ada 2 pejabat di Jepun. So tetapi syarikat bertanyakan boleh tak dia memohon GEB ini untuk dia membuka lagi satu operasi, pejabat operasi beliau di Osaka. Maknanya tadi di Tokyo dengan Yokohama dia dah ada. Maknanya dia nak buka lagi satu pejabat operasinya di Osaka tetapi di negara yang sama, di pasar yang sama. So kalau kes yang begitu macam mana Pak Kam? Okay, terima kasih Encik Ahmad. Dalam kes-kes pembukaan pejabat operasi di luar negara, kalau dalam kes yang ni pergi ke Jepun, dia dah buat di dua lokasi ya. Saya faham macam itu, dia buat bukan di daerah yang sama, kita boleh pertimbangkan. Dia selama mana bukan di kawasan yang sama ataupun di bawah daerah yang sama, dia buat di daerah yang lain, kita boleh pertimbangkan kat sini. Sebab nak membuka cawangan di luar negara tu bukannya mudah. So kalau misalnya dia boleh membuat cawangan di luar, walaupun di negara yang sama tetapi di daerah yang berlainan, itu memang kita amat galakkan. Sebab itu kalau misalnya dalam kes macam ini, kita benarkan Cik Muhammad. So syarikat boleh memohon untuk membuat dia punya pejabat operasi di lokasi yang ketiga lah kita panggil, seperti mana Tuan maklumkan tadi. Okey, Puan. Syarikat yang memohon GEB ini adalah kebanyakannya syarikat, kalau saya boleh simpulkan sedikit, maknanya biasanya yang bersaiz kecil ke atas. Mungkin sebab salah satu kriterianya adalah syarikat at least mempunyai penilaian skor 3 bintang. 3 bintang ke atas. Betul Pak? Okey. Untuk syarikat-syarikat yang nak yang baru nak penetrate ni market, nak memulakan, baru nak belajar bertatih untuk ekspor produk ni, kita katalah mungkin pasaran ASEAN dahulu. So biasanya syarikat-syarikat yang kita katakan masih baru ni, of course dia ada masalah dari segi kewangan lah. Sebab untuk penetrate market export market ni bukan satu perkara yang kita panggil yang mudah. Tapi boleh diadakan, it can be done kalau kita membuat perancangan yang betul. Okey, berbalik kepada pembiayaan tadi Puan Kam. Kalau saya lihat tadi, Puan Kam ada terangkan berkenaan dengan part grant dengan part pinjaman, part loan, part grant, yang mana disediakan juga di bawah GEB tu tadi. Permohonan tersebut biasanya Puan Kam, andai kata kita syarikat A tu telah hantar submit permohonan kepada SME Corp. Permohonan untuk grant biasanya dengan permohonan loan dia akan diluluskan serentak ke, ataupun ada part grant lulus, part loan tak lulus, ataupun bagaimana? Biasanya kes-kes yang begini Puan Kam, andai kata part loan tu tidak diluluskan, boleh tak dia memohon dengan syarikat-syarikat kewangan yang lain? So soalan saya macam ni Puan Kam. Ada 2 soalan. Satu soalan, permohonan yang dihantar tu biasanya mendapat kelulusan secara serentak ke? Maksudnya grant dengan loan dia dapat kelulusan, ataupun boleh jadi sebaliknya, jika tak diluluskan, bolehkah syarikat memohon pembiayaan yang lain di agensi yang lain untuk projek yang sama? Puan Kam. Okey, faham. Okey, terima kasih Encik Muhammad. So dalam kes ini, dalam GEB, sekiranya dia memohon grant dan juga untuk memohon pinjaman mudah, kelulusan adalah bergantung mengikut agensi itu sendiri. Dia tak semestinya serentak. Tapi dia boleh memohon serentak. Cik Muhammad ya. So contohnya dia dah pergi mohon satu projek, dia kena mohon untuk projek yang berbeza. Because kalau kita tengok tadi tu, talimat saya tu, komponen di bawah grant adalah berbeza dengan komponen di bawah pinjaman. So kalaulah misalnya dia mohon kepada kedua-duanya, dia akan diluluskan secara misalnya maklumkan tadi, secara bezalah di mesyuarat jawatankuasa masing-masing. Tetapi sekiranya dia dah mohon grant and then pinjaman sini tak diluluskan, secara dasarnya dia boleh pergi kepada mana-mana bank yang boleh mempertimbangkan kepada permohonan tu untuk pinjaman dia.
So bukanlah bila dekat geran di bawah MARA tu tidak approve, dia tak boleh pergi kepada geran yang lain, kepada agensi perbankan yang lain, dia boleh. So dalam kes ni saya harap saya menjawablah soalan Encik Muhammad tu. So maknanya dia boleh juga walaupun tidak dipertimbangkan pinjaman tu tadi di bawah MARA dengan Exim Bank kalau saya tak silap tadi. Maknanya dia boleh bawa dia punya proposal tu untuk dia juga mendapatkan pinjaman di tempat lain. Ya, betul. Menggunakan projek yang sama tu tadi untuk membiayai projek tersebut lah. Ya, betul. Okey, Puan Kan, berkenaan dengan GEB ni juga, ada beberapa persoalan terutamanya dari segi promosi. Sebab kalau di luar negara ni dia punya preferred promotion activities. Ada setengah negara dia perlukan promosi yang sebegini. Contohlah di Thailand pula promosi yang sebegini. Ada setengah negara contohnya di Jepun, saya bagi contoh di Jepun. Kalau kita nak supply produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan, salah satu kaedah promosi di sana adalah kita menggunakan influencer dekat sana, artis ke, ahli sukan ke dan sebagainya, untuk kita menarik pengguna atau pelanggan di Jepun. Biasanya kos-kos yang melibatkan perkara sebegitu dibenarkan tak di bawah galakan ekspor? Maksud saya untuk kita lantiklah artis di Jepun, saya tak kenal artis di Jepun siapa, tapi sebagai ikon ataupun influencer untuk kita mempromosikan produk kita di luar negara. Silakan Abang. Ya, terima kasih Encik Muhammad. Pelantikan duta ataupun artis kita tak cover di bawah program GEB ni Encik Muhammad. Tetapi kalau misalnya dia nak pergi kepada mana-mana platform online di sana, di negara tersebut yang memang perlu untuk dia masuk, so iuran pendaftaran ataupun kos untuk pembangunan platform tu kita boleh cover. Tapi bukanlah perkhidmatan duta ataupun artis. Sebab yang itu ia dah dianggap sebagai kos hangus. So kalau misalnya syarikat tu mohon untuk perkhidmatan duta, kita memang tak akan pertimbang, kita akan tolak. Tetapi kalau pergi kepada mana-mana platform yang bersesuaian di sana, seperti yang online ke, so itu kita boleh cover. Kita akan bersiaran sehingga pukul 12.20 sebab kita bermula sedikit lewat tadi. So kita ada masa lebih kurang dalam 12 minit hingga 13 minit macam tu. Sekarang ni kita buka kalau ada apa-apa persoalan. Salah satu daripada soalan yang saya terima Puan Kan, berkenaan dengan grant BIP ataupun GEB itu sendiri. Puan Kan tadi ada explain berkenaan dengan maksimum grant yang syarikat tu layak terima, bukan lulus, layak terima, iaitu 500,000 per company. Satu syarikat layak menerima grant sebanyak 500,000. Akan tetapi ada syarikat-syarikat yang bertanya, contohnya macam syarikat itu ingin memulakan aktiviti yang melibatkan promosi dahulu contohnya, tetapi kos dia tidaklah sampai sehingga 1 juta. Dia tak memerlukan grant 500,000 pun. Tapi mungkin kos dia dalam 200,000. Maknanya jangkaannya grant 100,000. Maknanya adakah dia dibenarkan untuk memohon semula? Maksud saya memohon kali kedua untuk projek yang berlainan berkali-kali, ataupun ada ketetapan ataupun kriteria syarikat tu hanya boleh apply 2 kali sahaja seumur hidup beliau. Maknanya walaupun maksimum dia 500,000, maknanya kalau kita sebut 2 kali dia hanya boleh apply untuk projek untuk 250,000 dan the rest ni 250,000. Ada kita tetapkan begitu ke ataupun dia boleh memohon beberapa kali sehingga dia mencapai maksimum 500,000? Silakan. Okey. Terima kasih Encik Ahmad ya. 500,000 setiap syarikat adalah berdasarkan kepada single business entity ya. Maknanya contohnya satu syarikat tu dia dah mohon, syarikat mikro 70%, kelayakan dia untuk kali pertama membuat permohonan adalah sebanyak 150,000. Lepas tu untuk kali yang kedua dia mohon lagi, kita benarkan. Secara dasarnya permohonan kepada syarikat, permohonan kepada SME Corp Malaysia tu boleh buat beberapa kali selagi mana 500,000 kelayakan dia itu tak habis. Walau bagaimanapun syarikat kena ingat ya, untuk memohon kali yang kedua, projek yang pertama ataupun permohonan yang pertama tu dah selesai.
Dalam kes ni contohnya dia buat promosi, kita dah luluskan 100,000. Promosi dia dah habis, dah let's say lah 6 bulan kita bagi tempoh projek dia, dah habis, dah selesai, pembayaran kepada pembekal dah selesai, promosi dah dibuat, barulah dia boleh memohon untuk kali yang kedua pula untuk promosi kat lain. Kalau dulu mungkin yang promosi yang first tu dibuat kat televisyen. Yang ini dia mungkin nak buat, nak upgrade dia punya website dia, ada shopping punya chat lah contohnya kan. Dia boleh memohon yang seterusnya. So dalam saya ambil kira yang sekarang ni kita ada tempoh sehingga Disember ni, because satu syarikat 500,000 itu ialah merujuk untuk tempoh dia 5 tahun. So sebenarnya syarikat sekarang ni mana-mana yang belum memohon ni, dia kena memohon ataupun bukanlah kena, dia boleh memohon sehingga Disember ini 500,000 dia tu. Tetapi kalau misalnya syarikat tu dah pernah memohon sebelum tu, contohnya kita dah luluskan dia 200,000, dia cuma boleh memohon baki dia lah 300,000 tu daripada 500,000 yang lain. So dalam kes ni terpulang kepada syarikat tu keupayaan dia untuk melaksanakan projek, untuk dia membuat permohonan kali kedua dan juga kali ketiga selagi mana 500,000 kelayakan dia tu tak habis. So maknanya syarikat boleh mengemukakan permohonan berkali-kali sehingga dia mencapai maksimum kelayakan syarikat tersebut dan juga bergantung kepada peruntukan yang sedia ada lah. Ya, peruntukan saya. Projek pun kena selesai dulu. Maknanya dia kena settle projek yang pertama dahulu. Maknanya tidak boleh ada pertindihan lah projek pertama dan projek kedua. Mana syarikat kena bijak dan pandai untuk syarikat plan. Projek yang macam mana, kos yang macam mana yang diperlukan untuk permohonan gerai yang pertama dahulu. So kita kena pandai tengok dari segi sekuen apakah kos-kos yang kita nak mohon di bawah BIP ataupun GEB. Puan berbalik kepada GEB tadi, Puan saya ada satu soalan. Bagus juga soalan dia mungkin go deeper, tapi boleh kita kongsikan kepada sahabat-sahabat usahawan di luar sana. Dia tertarik berkenaan dengan kos cawangan, kos untuk membuka pejabat operasi itu tadi di luar negara. Biasanya kos operasi tu apa kos yang dibenarkan, kalau Puan boleh kongsikan secara general lah. Biasanya kos-kos apa yang melibatkan yang dibenarkan untuk pembukaan kos operasi pejabat di luar negara? Silakan Puan. Untuk pembukaan pejabat operasi di luar negara ni kita benarkan ada beberapa item-item lah. Setakat ni yang saya pernah saya tengok syarikat memohon tu adalah untuk kos penyewaan dia di luar negara. Sewaan Sewaan tu kita boleh cover sehingga beberapa bulan, saya tak ingat berapa bulan. Lepas tu ada sedikit, kalau misalnya dia buka operasi di luar negara tu dia memerlukan sedikit pengubahsuaian. Kita boleh mengcover sedikit pengubahsuaian, kos untuk mengubahsuai tu. Dan juga kos untuk, tak silap saya, untuk pendaftaran, perkhidmatan ejen pendaftaran ataupun company secretary di luar negara. Yang itu merupakan antara elemen-elemen ataupun aktiviti-aktiviti utama yang kita boleh pertimbangkan bagi membuka pejabat operasi di luar negara. Sewa, kos sedikit kos pengubahsuaian dan juga kos pendaftaran syarikat, company secretary di luar negara. Kita terima banyak soalan, tapi kita cuba tengok soalan-soalan yang kita katakan memberi maslahah kepada semua usahawan. Okey, ada soalan yang bertanya berkenaan dengan sebuah harga. Saya berbalik pada sebuah harga tadi Puan Kar. Okey. Ada peralatan-peralatan yang dipohon oleh syarikat tu tidak dikeluarkan ataupun tidak dibekalkan oleh syarikat tempatan. Soalannya, boleh tak dapatkan sebuah harga daripada syarikat pembekal di luar negara? Okey, dalam kes sebuah harga kita terima. Kalau misalnya tiada syarikat pembekal tu di dalam negara, kita boleh terima sebuah harga daripada luar negara. Cuma dalam kes ni sekiranya syarikat itu di luar negara dan syarikat pembekal di luar negara dan syarikat SME meminta SME Corp Malaysia membayar kepada syarikat pembekal di luar negara, yang itu kita tak boleh. Dasar kita sekarang ini adalah kalau misalnya syarikat SME itu
minta kita untuk membuat pembayaran kepada pembekal. Macam saya maklumkan tadi, kita bagi kemudahan ya kepada syarikat untuk memohon SME Corp membuat bayaran kepada pembekal. Kalau pembekal tu berada di luar negara, kita tak boleh nak buat. Sebab itu merupakan prosedur kewangan kita yang tidak masih lagi kita tengok benda tu. So pembayaran kepada pembekal hanya kepada pembekal di dalam negara sahaja. Tetapi quotation daripada syarikat, kiranya daripada dalam negara tak ada, syarikat boleh mendapatkan supplier ataupun quotation supplier daripada luar negara. Okey, kita dah berada di hujung sesi kita hari ini, Puan Kan. Sebelum kita tutup, mungkin Puan Kan ada soalan yang bertanya berkenaan dengan perkara yang kita bincangkan sekarang lah, Puan Kan, untuk program perigatan PKS Bumi Putra, program galakan ekspor Bumi Putra JB 2020. Okey, bila boleh memohon? Bagaimana nak memohon? Dan peruntukan ini sampai bila, Puan Kan? Okey, syarikat boleh memohon, boleh ambil borang permohonan daripada laman web SME Corp Malaysia di bawah program Bumi Putra, di bawah program BIP dan juga GEB. Tapi saya nak ingatkan kat sini, sebarang permohonan ataupun projek yang nak dibuat tu dia kena ada peningkatan. Contoh dalam program BIP dia kena ada sedikit peningkatan. Daripada manual pergi kepada automasi lah misalnya kan. Daripada dulu tak ada kepada ada. Daripada pembungkusan bentuk macam ni kita nak tingkatkan kepada macam ni. Dan pada segi untuk yang GEB pula dia kena ada elemen untuk mengeksport. Dia tak boleh ada selain daripada ekspor, because galakan ekspor Bumi Putra adalah untuk menggalakkan ekspor. So dia kena ada elemen untuk mengeksport. Dan permohonan ni boleh dimajukan kepada mana-mana pejabat negeri SME Corp Malaysia. Kita terima di pejabat negeri kita, dan juga kalau misalnya yang berada di KL Selangor boleh pergi terus kepada kita punya SME Hub di tingkat 4. So setakat ini insya-Allah dana masih lagi mencukupi, dan kalau misalnya dana habis, normally kita akan buat pengumuman lah bahawa dana telah tiada. So pada masa ini masih lagi Encik Mamat. So dalam hal ni saya amat menggalakkan kepada semua SME yang mananya bila dengar kepada penerangan ataupun sesi kita pagi ini dan memerlukan untuk bantuan kepada SME Corp Malaysia, boleh tengok dulu borang, baca-baca dulu, dan kalau memerlukan maklumat lanjut boleh hubungi mana-mana pejabat kita, pejabat SME Corp Malaysia di pejabat negeri. Okay, terima kasih Puan Kam atas pesanan akhir tadi. So kita sudah pun berada di penghujung. So saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Kam di atas kesudian Puan Kam untuk sesi soal usahawan untuk kali kedua kali ini. So insyaAllah kepada sesiapa yang terlepas untuk sesi live ini, kita akan rekod sesi ini dan kita akan publish di laman sosial rasmi SME Corp, di Facebook dan sebagainya. Okey, Puan Kan, terima kasih. So insyaAllah kita akan bersiaran semula pada sesi soal usahawan untuk kali ketiga, yang mana pada minggu depan insyaAllah kita akan bersiaran pada hari Rabu, hari biasa hari Rabu, iaitu pada jam 11 pagi, yang mana kita akan membincangkan ataupun kita akan merungkaikan persoalan-persoalan yang mana kebanyakan usahawan ingin bertanyakan berkenaan dengan status pendaftaran CJPKS. Ini merupakan satu program baru oleh SME Corp, yang merupakan inisiatif baru oleh kita, yang mana kita memperkenalkan itu sijil pendaftaran status PKS. Yang itu akan dirungkai, akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh bahagian yang bertanggungjawab berkenaan dengan sijil pendaftaran status PKS. So sekian dari saya, sekian daripada Puan Kam. Terima kasih Puan Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.